Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam pengajian fiqh, dan atas apa yang dikabarkan kita tiba pada perkara 319 dalam perkara masalah cara takbir intikalan, iaitu dikatakan sini pergi kita dalam menyatakan satu bab cara takbir intikalan. Kita lebih maklum ataupun lebih dulu nak fahamkan apa tu takbir intikalan. Al-awal, di dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, takbir itu bunyinya Allahu Akbar. Satu yang kita faham, apa arti takbir? Arti takbir bunyinya Allahu Akbar. Kemudian hukum takbir dalam sembahyang fardu dan sunat sama. Apa yang sama? Ada takbir yang wajib, ada takbir yang sunat. Maka takbir yang wajib adalah sekali saja. Atas dinamakan dia takbiratul ihram. Itu saja yang wajib, sekali saja. Jadi takbir yang wajib hanya satu kali, namanya takbiratul ihram. Manakala ada lagi satu takbir di dalam sembahyang fardu atau sunat sama juga, iaitu ada takbir yang nombor dua, atasnya dinamakan takbir intikalan. Takbir intikalan. Baik, takbir intikalan ini maksudnya takbir yang dibaca sama bunyi dia Allahu Akbar, tetapi dibaca apabila pertukaran rukun. Pertukaran rukun atau perpindahan rukun, mana yang mudah kita faham, pertukaran atau perpindahan rukun. Apa arti pertukaran atau perpindahan? Daripada berdiri pindah kepada rukuk, daripada berdiri tukar kepada rukuk, daripada iktidal tukar kepada sujud, daripada sujud tukar kepada duduk antara dua sujud, duduk antara sujud tukar balik pada sujud, sujud yang kedua tukar lagi, berdiri semula rakaat kedua. Jadi begitulah pertukaran-pertukaran itu ada diselangi dengan takbir. Namanya bunyi sama Allahu Akbar, tetapi dia namakan dia dengan sebab banyak ulang-ulang baca takbir, dinamakan dia takbir intikalan. Dan hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Baik. Jadi kalau kita ulang balik, satu nak ingat, bunyi takbir serupa Allahu Akbar. Hukum takbir ada dua, satu wajib, satu sunat. Yang wajib hanya sekali, iaitu takbiratul ihram, takbir ketika nak masuk sembahyang, yang ada berserta dengan niat. Habis. Manakala takbir nombor dua, nama takbir intikalan, hukumnya sunat, dan bacaannya banyak kali. Apa yang banyak kali? Takbir intikalan tu banyak kali baca, ya, kerana perpindahan. Apa intikalan artinya? Pertukaran atau perpindahan rukun. Makna benda-benda wajib, daripada yang tadi berdiri nak rukuk, daripada iktidal nak sujud, nak pergi rakaat kedua, nak pergi rakaat ketiga, nak pergi rakaat keempat, nak duduk tayat awal, nak duduk tayat akhir. Ni semua pertukaran-pertukaran ni itu diselangi dengan Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum faham insya-Allah. Pada yang dikabarkan sini, maka mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i, pada kitab menerangkan caranya takbir intikalan itu lah semasa berdiri, semasa qiyam, ya, maka dia adalah tadi waktu nak rukuk dia baca Allahu Akbar. Dan begitu juga bila daripada setelah iktidal nak sujud, maka dibaca akannya Allahu Akbar ketika sampai daripada berdiri, daripada iktidal kepada sujud Allahu Akbar. Dan apabila angkat kepala daripada sujud, nak duduk dan sujud, sambil angkat kepala sambil baca Allahu Akbar, maka ini semua adalah hukumnya dengan nama takbir intikalan. Habis. Dan kita dihuraikan apa tu takbir intikalan. Awalnya saya dah terang kepada kamu, alhamdulillah. Ada pendapat yang berdasarkan iaitu kajian sunnah, mengatakan semasa turun dari iktidal, takbir dihabiskan pada separuh pergerakan. Baik. Jadi sekarang dikabarkan sini, ya, waktu kita berdiri dah habis surah, kita nak rukuk, mulai kita takbir, mulai kita buka tangan, mulai nak condong kepala. Buka tangan Allah,
bacakan Allah tu panjang sampai kepada had rukuk baru akbar. Jadi Allahu Akbar dah betul rukuk baru habis takbirnya. Baru habis takbir. Begitu juga daripada sujud nak bangun, mulai angkat dahi aja Allah sambil kita duduk duduk tetap baru akbar. Jangan Allahu Akbar sujudnya duduknya belum betul lagi. Ya, diangkat dibaca tapi dia pendekkan Allahu Akbar tapi badan masih bergerak, duduk belum betul. Begitu juga daripada duduk antara sujud nak ke sujud, mulai dia nak sujud tu Allah sampai dahi dia sudah kena ke tempat sejadah, tangan semua kena, baru akbar. Bermakna baru habis takbirnya. Jangan separuh jalan. Baik, ada satu khilaf ulama kat mana? Khilaf ulama ni satu kat mana? Ketika iktidal, ketika kita iktidal, kita tak baca Allah Akbar, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Baik, ketika dah habis Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita nak sujud, dia ada takbir intikalat situ. Ada takbir intikalat. Tetapi dia ada selisih ulama. Jumhurul ulama kata mulai kita nak pergi sujud, gerak badan Allah, perpanjangkan Allah sampailah kita sujud baru akbar. Mulai kita nak gerakkan badan pergi pada sujud, perpanjangkan Allah sampailah kita sujud, dahi pun kena, semua kena, baru akbar. Baik, itu jumhurul, majority. Jadi kalau kita tengok di masjid, macam-macam amalan ada. Semoga kita beramal mengikut ilmu, jangan mengikut publik. Publik ada belajar, ada tak belajar. Ada yang belajar pun tak ikut apa yang dia belajar. Jadi ilmu amal, ilmu kalau rosak, amalnya rosak. Baik, itu jumhurul. Tapi ada kil. Ada kil makna ada pendapat kecil. Pendapat kecil kata, daripada kita sudah habis Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ya, memang ada baca lah panjang lagi, tapi saya dekat situ. Kemudian awak nak sujud, mulai nak sujud, Allahu Akbar tu dihabiskan separuh. Makna tak sampai kepada sujud. Mulai kita turun tu sampai kepada had, seolah-olah had menyangkung akbar. Jadi Allah sampai had sudah menyangkung tu, ya, belum lagi kena dahi, sudah akbar. Jadi sudah had menyangkung, dah habis takbirnya, kemudian masih gerak lagi, masih gerak sampai kepada sujud. Faham? Itu ada kil kata tidak diperpanjangkan. Dia mulai gerak, baca Allah, tapi sampai had menyangkung, putus takbir. Habiskan takbir maknanya, habiskan takbir. Jadi habis waktu menyangkung dah akbar, badan masih lagi nak pergi kepada sujud. Itu kil, pendapat kecil. Ya, jadi kita lihat kalau di masjid ada orang umpama ada imam mulai nak turun Allahu Akbar, kita ingat dah kena dia dah sujud, rupanya nampak badan dia masih menyangkung lagi, dah akbar. Itu benar, itu ada kil. Nak amalkan tak salah, cuma biar belajar. Jangan ikut, nanti kita kata awak buat ni macam mana? Saya tengok banyak orang buat. Itu tak boleh. Saya tengok banyak orang buat, belajar tidak. Sama juga macam ikat kain putih dekat batu nisan. Apa saya ikat batu nisan ni? Yang beli kain putih, kain kuning, kenapa ikat? Banyak pun ingat. Itu yang tak sedap jawapan ni. Maknanya nak awak buat tu dengan ilmu. Setiap amalan yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka dia akan kena tanya depan Allah. Akan kena tanya. Tak boleh kita buat suka-suka. Nak buat masakan apa gaya pun, tak nak pakai bawang ke, tak nak pakai lada ke, tak kena tanya. Tapi amalan ni kita buat, maka kena tanya. Jadi sebab tu biar dia ada ilmu. Baik, ini dikata pendapat kit. Alhamdulillah, tapi balik kita pakai jumhurul ulama. Jumhurul ulama kata diperpanjangkan Allah, kalimah Allah tu panjangkan Allah sampailah dahi kena tempat sujud akbar. Jangan dipanjangkan akbar, batal. Allahu Akbar, batal. Kerana sudah kalau diakbarkan harkatnya lebih pada 2, maka dia tidak nama, dia tidak diartikan besar. Akbar kalau 2 harkat, dia artinya besar. Kalau akbar itu sudah artinya hid.
Panjang aja dia ubah makna. Dia ubah makna. Ini dah sebutan dalam bahasa Arab ni. Kalau dipanjang dia jadi makna lain, kalau dipendek jadi makna lain. Ya, jadi sebab itu kita tak boleh suka-suka baca Quran ni, suka-suka ikut hati mana nak panjang, mana nak pendek. Ya, maka kalau tak tahu ikut apa tanda dalam Quran. Kalau ada tanda panjang, panjangkan. Kalau ada tak ada panjang, jangan panjangkan. Melainkan ada belajar tajwid. Baik, habis. Baik, pergi pula sekarang. Sekira awak faham, tak faham, tanya. Sebab bab ni berjalan terus. Nanti awak terus dengar sehingga awak faham, rupanya tak faham. Jadi biar tanya, biar ulang. Ini tujuan dia belajar. Semua yang duduk depan saya ni harus faham. Jangan ada satu kecuali. Kalau segan, duit kawan, suruh dia tanyakan. Kalau semua kalau dok segan, tulis surat. Baik, Alhamdulillah, moga Allah fahamkan kami semua. Kemudian padanya pergi pula hukum meninggalkan takbir intikalat. Pergi pula masalah baru, hukum meninggalkan takbir intikalat. Jadi ini sebab saya katakan kalau sudah ada basic, senang. Apa basic? Asas. Apa makna asas? Apa arti intikalat? Awak dah faham? Awak dah faham takbir intikalat apa tu? Kalau ada orang baru datang ni, umpama baru datang, dia pula tak pernah belajar bab ni semua, dia duduk, saya pula takkan nak ulang lagi. Tak ulang lagi. Jadi sepatut kalau dia tak faham, dia tanya kamu. Ya, jangan dia tak tanya, akhirnya itulah kata orang, belajar, pahala ada, faham tak ada. Nak beramal ni, pahala belajar ada, tapi nanti amalan salah, amalan tu tak ada pahala. Baik, hukum meninggalkan takbir intikalat. Berkata Imam itu dalam mazhab Imam Syafi'i, takbir intikalat ini ialah sunnah Nabi SAW yang mana baginda sunatkan untuk dilakukan. Pertama, nak ingat, jangan cakap hukum dulu. Dia adalah perbuatan Nabi dulu. Dia perbuatan Nabi. Kita tak mau cakap hukum. Sebab apa? Bila kita tak cakap hukum, nanti ada pada kita memperingatkan. Ada bukan wajib. Dah senang. Ada bukan wajib. Macam kita katakan, ya umpama guru tanya pada murid, dah lama tak telefon saya, apa wajib ke saya telefon? Nampak? Jadi dia kurang adab. Jadi awalnya dia kata dalam mazhab Syafi'i, takbir intikalat ini adalah sunnah Nabi SAW yang baginda sunatkan untuk kita buat. Jadi bila dengar ni statement macam ini, bagi kamu yang ada mencintai Nabi, ini benda tak boleh tinggalkan. Bagi kamu yang ada mencintai Nabi SAW, kamu jangan tinggalkan. Itu statement apanya? Dia adalah sunnah Nabi yang Nabi SAW suruh buat. Bagi orang yang syok dengan Nabi, cinta Nabi, dia tak akan tinggalkan. Dia tak mau tahu wajib ke sunat. Aku tahu Nabi aku buat, aku tak akan tinggal. Baik. Jadi itu awal statement tu nak beritahu pada itu para muhibbin. Dia ini muhibbin, orang cinta Nabi SAW. Jika sesiapa meninggalkan takbir intikalat ini, ya, dan padanya pula begitu juga, ya, dengan mana-mana zikir, dia masukkan bab zikir semua, maka tidak sunat diulang sembahyangnya. Mana kalau ketinggalan takbir intikalat, kalau tinggal, maka tak sunat ulang. Umpama awak nak rukuk, awak tak baca, walam yakulahu kufuwan ahad, dah habis surah, awak tak tahu turun ni, tak baca. Ya, daripada sujud nak bangkit mau sujud, awak tak baca Allahu Akbar, tak baca, maka dia tidak sunat ulang. Kalau apa jenis sembahyang, fardu ke sunat, sembahyang tu tak sunat ulang. Bahkan tak sunat sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Sama ada dia tinggalkan dengan sengaja atau dia tinggalkan dengan lupa. Tinggalkan dengan sengaja atau dia tinggalkan dengan lupa. Terlupa, tak sunat sujud sahwi. Kenapa? Kerana takbir intikalat masuk dalam golongan sunat aihad. Sunat aihad. Takbir intikalat masuk dalam kumpulan atau golongan sunat aihad. Keluar lagi satu vocabulary, sunat aihad. Apa tu sunat aihad? Dalam sembahyang ada perbuatan wajib, ada perbuatan sunat. Kamu nak ingat apa jenis sembahyang baik, sembahyang fardu, sembahyang sunat?
Bila kita buat sembahyang, tak kira sembahyang fardu sunat, maka dia dalam sembahyang tu ada perbuatan wajib, ada perbuatan sunat. Perbuatan wajib, satu wajib. Dia tak ada fardu ain, fardu kifayah. Dia semua kiranya fardu ain. Baca Fatihah, ya, kata orang baca tahiyat akhir, selawat, beri salam, ni semua fardu ain. Mana wajib buat. Tapi tentang sunat, dia pecah dua. Dalam sembahyang ada dua, ada perbuatan sunat, tetapi sunatnya pecah dua. Satu namanya sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini makna sunat yang diberatkan. Apa maksud diberatkan? Ini bahasa kitab lama. Diberatkan, maksudnya diberatkan kalau awak tinggalkan dengan sengaja ataupun lupa, sunat buat sujud sahwi. Sunat buat sujud sahwi. Kalau awak tinggalkan dengan sengaja ke atau terlupa ke, sunat buat sujud sahwi. Sujud sahwi tu pun sunat buat. Tak buat tak batal. Tak buat tak batal sembahyang. Sujud sahwi pun sunat. Nak buat bagus, tak buat tak apa-apa merosakkan sembahyang. Sunat ab'ad. Seperti doa kunut. Tak nak doa kunut, sengaja tak nak buat doa kunut, boleh? Sah sembahyang, buat sujud sahwi lah. Buat alhamdulillah. Tak nak buat pun sah sembahyang. Tahiyat awal, tak nak bikin tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Ya, itu sunat-sunat ab'ad. Ada lebih kurang 7 sunat ab'ad dalam sembahyang. Ya, ada 7. Manakala sunat aihad, lagi satu bahagian namanya sunat aihad. Sunat aihad dalam sembahyang ada banyak. Ada banyak. Minggu lalu kita pernah bawakan kisah tiga habaib di Madinah. Mereka sering membaca kitab Bidayatul Hidayah. Ingat tak? Minggu lalu. Salah seorang padanya nama Habib Abu Bakar Aidrus. Kalau awak catat minggu lalu. Jadi beliau dapat mimpi Nabi SAW. Nabi suruh pergi negeri Mesir. Maka dia bangun tidur, dia risau. Kenapa? Pasal negeri Mesir, orang alimnya banyak. Bahkan rakyatnya juga alim. Driver teksi dekat Mesir kebanyakan hafal Quran. Mana? Awak pergi Mesir, awak tengok dia punya teksi, awak giling kepala. Teruk dia teksi, ya Allah, macam nak pecah teksi dia. Dengan steering boleh tercabut. Weh, usang ni. Malaysia pun tak pakai teksi macam itu. Teksi teruk-teruk sana. Ya, subhanallah, berabuk. Tapi kebanyakan driver teksi hafal Quran. Singapura lawa-lawa teksi, ni kebanyakan driver teksi orang Islam kita tanyalah hafal Quran ke tidak. Subhanallah. Setiap rumah di Mesir ada satu orang hafal Quran di dalam. Itu Mesir. Setiap satu rumah mesti dalam tu ada satu orang hafal Quran. Seluruh benua Mesir. Kehebatan Mesir. Setiap rumah di Mesir mesti ada satu orang, kalau ada anak perempuan mesti ada satu nama Fatimah. Pasal mereka sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap rumah di Mesir, kalau dia ada anak perempuan mesti ada nama Fatimah. Itu mesti ada, wajib bagi orang Mesir. Itu kehebatan Mesir. Oh, bayangkan begini hebat. Tiba-tiba Habib Abu Bakar dia dapat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh pergi Mesir, pergi mengajar. Jadi dia pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis-nangis di depan pintu makam. Bagaimana ya Rasulullah, aku nak pergi nak mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Ya, sedangkan negeri itu begini, orang alim ni ramai, macam mana aku nak mengajar sana? Maka dengar suara daripada arah dalam makam. Rasulullah SAW kata, balik kamu ke rumah, lihat di tengah rumah kamu ada apa. Maka dia balik. Bila dia balik, dia nampak ada kitab di tengah rumah dia. Siapa letak kitab tak tahu, tapi dia dengar Nabi kata balik tengok. Tengok ada kitab. Dia pun buka kitab tu. Macam-macam masalah ada. Maka dia pergi Mesir. Dia pergi Mesir, maka dia tiba di Mesir, dia sembahyang di masjid yang paling besar di Mesir.
Masjid Am bin Ash radhiyallahu anhu. Masjid itulah dulu nanti akan datang zaman kelahiran Imam Syafi'i banyak duduk kat masjid. Ya, ini Habib Abu Bakar Idros. Baik dia datang ke masjid itu, maka dia pun sembahyang Zuhur. Kebetulan di masjid itu dengar ada pengumuman nak memilih imam. Nak pilih imam masjid. Minta siapa-siapa kat sini calon-calon boleh daftar. Jadi dia teringat inilah peluang dia, mungkin jadi imam. Kalau jadi imam dah dapat mengajar dalam masjid. Maka dia pun apply. Maka interview. Maka banyak ulama-ulama adakan interview pada semua calon yang nak jadi imam. Dia kena interview. Dalam dia interview ditanya oleh orang-orang alim sana, dalam sembahyang ada berapa sunat. Maka dia buka kitab. Dia benarkan buka kitab, dia buka kitab, terdapat tertulis dalam kitab tu, dalam sembahyang ada 200 sunat. Dalam sembahyang ada 200 sunat. Itu semua sunat yang ahad. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak baca malam ni, tak habis baca 200 sunat. Kita ingatkan di pendang macam 200 sunat. Baik, itu di antara balik semula. Maka Habib Abu Bakar Idros ni terus dipilih lah jadi imam. Kemudian dia pun kata mengajar, banyak berikan jawapan-jawapan atau orang tanya, lama-lama dia diangkat jadi hakim, maka jadi orang yang alim besar kat sana. Maka alhamdulillah tiap orang tanya dibuka-buka bertahun. Akhirnya 1 tahun dalam belajar tu orang duk tanya, dia pun ada soalan yang pelik, dia pun buka last page rupanya. Kitab tu jadi penghabisan. Dia pun buka last page, dia tahu hari mati dah dekat. Lepas dia jawab, lepas 2-3 hari dia meninggal dan dimakamkan di Kairo ataupun di Kahira. Baik, balik pada tadi. Jadi dengan ini disebutkan pula kalau kita katakan kenapa tidak diulang takbir intikalat kau terlupa, kerana berpandu ke ayat Quran. Allah kata iaitu warqa'u wasjudu, rukuk dan sujud. Allah suruh rukuk, Allah suruh sujud. Allah tak sebut takbir intikalat situ. Jadi dengan sebab itu rukuk dan sujud jadi rukun, jadi wajib. Manakala takbir intikalat pergi kepada sunat. Cuma awal tadi dah cakap dia adalah perbuatan Nabi SAW. Baik, kemudian dalil yang lanjut lagi mengatakan kenapa tidak payah sujud sahwi kalau kita tinggalkan dengan sengaja pun. Dalilnya di mana? Pernah kekasih kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang laki-laki yang buruk sembahyangnya mengulangi sembahyangnya beberapa kali. Maka itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh dia membaca zikir atau membaca takbir intikalat. Satu ketika masuk satu orang, sedangkan Nabi SAW dalam masjid. Dia sembahyang, habis main 2 rakaat, dia mulai salam Nabi. Kerana adab kita masuk masjid, awal masuk masjid jangan salam orang, sembahyang sunat satu masjid dulu. Habis sembahyang baru salam orang. Siapa pun baiklah, ustaz ke siapa pun ada dalam masjid, sembahyang satu masjid dulu. Itu adabnya. Orang kita masuk masjid, dah diangkat wuduk semua, dia pun masuk masjid, nak betulkan jam, nak betulkan lengan baju, dia tengok orang, salam sini, salam sini, salam, baru sembahyang sunat. Itu menyalahi sunat. Bukan haram, tapi tak ada adab. Masuk masjid, nak ingat laki-laki perempuan. Siapa pun baik nak salam, maka kita kata nanti sembahyang sunat. Tapi cuma masalahnya masyarakat kebanyakan tak tahu. Saya duk contoh bagi orang awam, mungkin alhamdulillah dia masuk, tak ada orang bangun nak kejar dia boleh sembahyang sunat. Jangan walaupun dekat dengan dia, sembahyang sunat satu masjid dulu. Dah habis satu masjid baru salam orang. Tapi kadang-kadang bagi golongan ustaz-ustaz ni, umpama kalau saya masuk aja masjid, orang yang duduk ni sedang berzikir baca Quran, dia nampak, dia bangun, dia kejar kita. Dia kejar kita, dia salam. Jadi kita nak bilang dia nanti saya nak sembahyang sunat. Dia tersinggung pula. Dia tersinggung nanti pasal apa? Dia daripada duduk bersila menghadap Quran sedang berzikir, dia sanggup bangun mengejar kita yang mulai masuk ni. Tiba-tiba kita kata jangan salam dulu, saya nak sembahyang.
Dah dia ingat kita ni kesombongan. Sebab itu kita layan dia lah. Maka perbuatan saya ni bukan hukum, bukan ikutan. Habis masuk masjid tu orang salam, ambil salam, bukan ikutan. Pasal mereka tak mengerti. Jadi padanya naklah masuk terus sembahyang. Bagaimana seorang Arab Badui ni buat. Dia masuk, Nabi ada situ, dia tak salam Nabi dulu, dia sembahyang dulu. Itu. Walau Nabi ada situ, dia sembahyang dulu. Habis sembahyang 2 rakaat, mandi satu masjid, baru dia salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas salam, Nabi kata dia sembahyang semula. Pasal Nabi nampak ada beberapa keburukan, maknanya tak betul sembahyang. Maka dia membangun, dia sembahyang 2 rakaat. Habis 2 rakaat, dia tengok Nabi, Nabi kata ulang balik. Dia perulang balik. Kemudian pada nak habis 2 rakaat, dia tengok lagi, Nabi kata ulang balik. Jadi dia ulang tu lebih pada 3 kali. Dah banyak ulang. Nabi selalu ulang. Dia tak tahu kat mana salah. Kemudian dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni, ajarkan aku bagaimana aku nak sembahyang. Maka bila Nabi beri dia kata ajarkan aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, sembahyang kamu fakabbir, takbiratul ihram. Ya, summa kemudian baca Fatihah. Summa kemudian ruku. Jadi Nabi bila ajar dia cara sembahyang, Nabi tak sebut takbir intikalan. Sebab itu ulama faham takbir intikalan ni jatuh sunat. Jatuh sunat. Baik, jadi itu hukumnya, itu dalilnya. Manakala para orang-orang arif billah, mereka kalau sembahyang fardu ke apa, kalau mereka sembahyang, mereka rasa mereka tidak dapat buat yang terbaik, mereka akan ulang sembahyang tu lagi. Ulang sampai mereka dapat buat yang terbaik. Tu orang-orang arif, orang-orang salih, salih. Kalau dia sembahyang fardu isyak ke, sembahyang maghrib ke, sembahyang apa baik, habis sembahyang dia rasa dia tidak satisfied, dia tak ada kata orang sungguh-sungguh bagus sembahyang, maka dia ulang. Itu latihan yang mereka buat sampai mereka boleh buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita kata apa maksud sampai terbaik, kadang-kadang sembahyang banyak lalai. Daripada berdiri lalai, daripada rukuk lalai, daripada sujud lalai banyak. Lalai itu pergi sampai 90%. Ingat Allah 10%. Habis salam, dia ulang balik. Ya, lalai itu pergi 60%. Ingat Allah 40%. Dia habis sembahyang, dia bangun, dia ulang balik. Sampai dia jadi kata orang 30% lalai, 70% ingat Allah. Itu usaha mereka orang-orang saleh nak dapatkan sembahyang yang bermutu. Bukan setakat buat sembahyang. Pada kita cuma setakat sembahyang. Habis 3 rakaat maghrib, dah. Kita tak pernah tanya berapa peratus tadi aku sembahyang ingat Allah. Sendiri tahu. Hasibu anfusakum. Ya, hitung diri kamu dulu. Kamu buat muhasabah diri kamu. Tadi berapa peratus? Nampak tak berapa lah, 50-50. Bangun, ulang lagi. Jadi latihan ni berjalan hari, minggu, bulan, tahun, sampai ketika Allah beri dia kekhusyukan yang baik. Itulah nama kerajinan orang-orang saleh, kerana dia cinta pada Allah. Dia tidak mau mempersembahkan sesuatu yang kurang baik kepada kekasihnya. Jadi kalau kita kata kita cinta Allah, Allah kekasih kita, maka apa yang kita persembahkan Allah, buruk ke baik? Tak elok orang yang bercinta memberikan kepada yang dicintai perkara yang tak bagus. Awak nak hantar jambangan bunga kepada tunang, kepada bakal ke isteri, bakal kekasih ke apa baik, bunga yang dah layu, bunga yang sudah kering, awak tak nak. Awak nak yang fresh. Itu pada manusia, ni pada Allah. Allah tak suruh kita kasih bunga, Allah tak suruh kita kasih buah. Macam orang kafir yang menyembah tak pikul, dia kasih bunga, dia kasih buah. Tapi kita memberikan hati, memberikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia faham, memberi hati. Jadi ingat,
Ya, kalau awak tengok Cina sembahyang, apa Cina ni letak buah, letakkan kuaci, letak biskut. Bangku-bangku pula. Nak makan takut masuk jin. Masuk jin. Kita tak makan tapi kita kata Allah mungkin buang-buang bazir. Baik, fikir balik. Dia kasih datuk yang disembah tadi, walau dia sesat, tapi dia kasih yang bagus. Dia kasih limau yang bagus. Dia tak kasih limau yang bonyok. Ya, dia kasih apa tu? Kuih apam. Kuih apam apa? Dia kasih kuih apam ke kuih pau? Apa yang pakai apa? Apa nama dia? Okey, kau makan. Dia kasih yang bagus ni, tak kasih macam awak kasih kan. Kali ni dia awak kasih mak okey juga. Tapi kecil-kecil tu dia kasih datuk dia besar-besar. Nampak? Dia beli bunga, dia letak dekat tak pekong, dia letak dekat tempahan, dia beli bunga fresh. Dia letak. Walau dia kafir, tapi dia buat yang terbaik untuk yang disembah. Tapi kita bila menyembah Allah, kita tidak beri yang terbaik. Allah tidak minta bunga dan apa-apa yang lain, tapi Allah minta hati kita. Nah, ini semua buat motivasi lah. Buat motivasi. Pelajaran ni masuk, ya, selain belajar hukum, selain ada kesedaran. Baik, balik pada tadi dia kabarkan sini. Baik, pada dikabarkan pula tajuk baru, bilangan takbir pada setiap sembahyang. Bilangan takbir pada setiap sembahyang. Baik, dikatakan para fuqaha, bagi sembahyang yang 2 rakaat maka terdapat 11 takbir. Bagi sembahyang yang 2 rakaat terdapat 11 takbir. Macam mana 11 takbir? Awal takbiratul ihram. Kalau dia wajib masuk kira, pasal bunyi sama, Allahu Akbar. Kemudian setelah takbiratul ihram ada 5 takbir pada setiap rakaat. 5 takbir pada setiap rakaat. Ketika nak rukuk, ketika turun sujud, ketika duduk antara sujud, ketika sujud kedua, ketika bangkit pada sujud. Baik, jadi 5 rakaat pertama, 5 rakaat kedua, maka campur dengan takbiratul ihram 11. Manakala bagi sembahyang yang 3 rakaat terdapat 17 takbir. Dapat 17 takbir. Itu 3 rakaat. Kerana dia jadi 17 pasal dia ada tayat awal. Baik, pada sembahyang yang 4 rakaat terdapat 22 takbir. Dan 4 rakaat terdapat 22 takbir. Baik, awak yang sudah catat jumlah 11, 17, 22. Ini semua O level, A level, lulus matematik. Jumlah 5 waktu ada berapa takbir? Jumlah 5 waktu ada berapa takbir? 110 takbir. 110 orang ni masuk salam rumah. Bintik. Baik, Saksikan saya. jirannya. Balik padanya 27. ha? 27. 27. 11 ada campur 17 dulu. Jadi 28. Kan? 22 kali 3 96. 90. 94. 94 takbir. Mana pergi 100 pula. Wah. Itu saya bilang oh level A level pas match. Baik, alhamdulillah. Jadi 94 takbir yang dibaca ni
yang mana takbir yang terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tak masuk sembahyang sunat, waktu saja sembahyang fardu. Baik, habis kita dalam mengatakan masalah takbir. Bab maja'a fi rafa'al yadaini inda ruku'. Iaitu dia kata bab yang datang dalam mengangkat dua belah tangan sewaktu rukuk. Dalam ni pendek tajuk mengangkat kedua belah tangan sewaktu rukuk. Mengangkat kedua belah tangan sewaktu rukuk. Jadi bacaan takbir Allahu Akbar dah kita belajar. Hukumnya, jenisnya, jumlahnya berapa, komplit. Habis. Sekarang hukum angkat tangan. Angkat kedua belah tangan. Baik, pada dikatakan sini mengangkat tangan hukumnya sunnah. Dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Dia ini sewaktu rukuk dan sewaktu bangkit daripada rukuk. Bila kita angkat tangan pada dua tempat. Ketika nak rukuk, ketika bangkit daripada rukuk. Dua tempat. Bermakna yang lain tak angkat tangan. Yang lain tak angkat tangan. Jadi dah habis baca surah Fatihah, surah dah habis nak rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan. Sampailah akbar, tangan pun pegang lutut. Habis kita rukuk, dah habis baca tasbihnya, kita iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Itu dua tempat yang angkat tangan. Selebihnya dia tidak angkat tangan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tak sunat angkat tangan. Nak sujud tak sunat angkat tangan. Takbir tetap sunat. Dah sujud nak bangkit wudu'an sujud, ya, takbir tetap sunat, tapi angkat tangan tak sunat. Begitu juga nak sujud kedua. Baik. Ada pun tambahan satu lagi sunat angkat tangan bila pergi nak masuk rakaat ketiga. Satu tambahan sunat angkat tangan bila kita nak pergi rakaat ketiga. Macam mana tu nak pergi rakaat ketiga? Awak katalah bikin zuhur atau isyak atau asar, 4 rakaat. Ada tayat awal. Dah habis tayat awal, awak nak bangun rakaat ketiga. Bila nak bangun tu, baru Allah, sambil berdiri Allah, sambil bangun tu Allahu Akbar. Situ angkat tangan. Itu dia rakaat ketiga. Rakaat kedua tak sunat angkat tangan. Rakaat keempat tak sunat angkat tangan. Ini amalan mazhab Imam Syafi'i. Baik, amalan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tahu kalau kita ambil congak semayang 2 rakaat, dia cuma 2 tempat. Rakaat pertama, rakaat kedua, 2 tempat yang angkat tangan. Kalau semayang yang 3 rakaat, berapa tempat? 3 tempat. Pasal ada tayat awal nak bangkit rakaat ketiga. Rakaat keempat sama juga dengan rakaat ketiga tadi. Ini dikatakan amalan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Ada tak pendapat lain? Pernah ada orang bercakap, berbual, dalam kita nak menegur orang, ya, pastikan yang kita tegur tu kita memang faham betul hukum. Jangan kita tegur tiba-tiba dia ada hukum ada selisih ulama. Masalah khilafiyah. Khilafiyah ni ada selisih ulama. Seperti khilafiyah macam mana? Imam Syafi'i kata sembahyang Jumaat 40 orang. Tapi Imam Nawawi kata sembahyang Jumaat 12 orang. Kedua-dua ni mazhab Syafi'i ni. Imam Syafi'i dah memang pengasas mazhab Syafi'i. Imam Nawawi pun orang mazhab Syafi'i. Tapi selisihnya antara dua ulama ni, Imam Syafi'i kata mesti 40 orang baru sah Jumaat, orang tak sah. Imam Nawawi kata 12 orang sah. Ini khilafan ini khilaful ulama. Khilaf. Baik. Jadi ada satu hamba Allah, dia katalah bila saya duk cakap pasal benda-benda yang kesilapan masyarakat buat, dia pun nak buat nasi tambah lah.
Oh, dia kata yang ada ni Habib saya tengok. Dia apa ni kata orang, bangun pada sujud pun dia angkat tangan. Nak sujud pun dia angkat tangan. Dah habis orang sujud, nak sujud angkat tangan. Ya, salah kan? Saya bilang ini ada kesilapan. Sebab apa? Ada pendapat kata bila kita nak dudukan sujud pun angkat tangan, nak pergi sujud kedua pun angkat tangan. Itu pendapat kecil. Bermakna pendapat kecil ni banyak angkat tangan. Kalau kita bikin praktikal, kita dah berdiri nak rukuk, Allahu Akbar, ini memang sunnah. Kita nak iktidal sambil Allah ni memang sunnah. Memang ini jumhur. Ya, nak sujud, Allah, dia angkat tangan juga, Allahu Akbar. Dia nak sujud, dia nak bangun doa sujud, Allahu Akbar, Rabbi fini warhamni. Ya, dia nak sujud kedua, Allahu Akbar. Awak kat sebelah dia, Allah dia ni banyak ni, dia angkat tangan ni, apa ni, tak belajar ni. Wahai kawan ni, dia ambil pendapat kecil. Dia buat pendapat kecil. Sebab tu kita bila pergi ke masyarakat, ya, kalau ni umpama dia nak amalkan pendapat kecil, hak dia, kita tak boleh salahkan. Ya, asal dia dalam mazhab Syafi'i. Ya, kerana kita orang Singapura, kalau cakap orang Melayu, banyak mengamalkan mazhab Syafi'i. Majlis Agama Islam Singapura pun mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma Singapura ni dia tak terus jadikan wajib ikut mazhab Syafi'i, tak boleh mazhab lain. Brunei ya. Brunei dia letakkan mazhab Syafi'i adalah mazhab negara. Macam Malaysia. Malaysia pun diumumkan mazhab Syafi'i adalah pegangan ya negara. Baik. Jadi padanya kadang-kadang bila dia tadi kata orang dia buat penyangkat tangan, dia nak amal pendapat kecil, boleh. Cuma kita yang tak tahu ni kadang-kadang masalah. Sebab itu nasihat saya, kalau awak nak amalkan pendapat kecil, amalkan dalam rumah. Kenapa? Kerana kalau awak pergi masjid, awak amalkan pendapat kecil di luar rumah atau di masjid, dia ada dua perkara akan berlaku. Pertama, orang jahil ikut. Orang jahil ikut. Bila orang jahil ikut, dia dah buat lama, kemudian ada orang tegur dia, dia akan salahkan orang yang tegur dia. Apa tak boleh? Saya tengok dia buat, banyak orang buat. Nampak? Dia tak ada kitab, dia main orang buat, dia kata. Satu. Kedua, ya, bila awak buat pendapat kecil, maka nanti orang yang tak tahu tegur awak, jadi gaduh. Habis semayang, cik jangan marah cik, lain kali nak sujud tak ada kat tangan. Siapa ajar tak? Saya pun ada belajar tau. Tak pakcik, saya tahu tak sunat. Bercakap pula. Ya, memang betul lah awak tahu tak sunat, tapi itu jumhurul. Dia pendapat kecil yang amalkan. Jadi ini jadi pecah belah. Sebab tu pendapat kecil amalkanlah di dalam rumah, dalam keluarga sendiri. Kalau pergi public, ambil pendapat yang masyarakat pakai. Ini cara kita beragama. Semoga agama yang kita amalkan tak bawa fitnah dengan sebab kejahilan itu. Ibarat misal kata saya nak buat kat masjid, zikir sambil berjoget. Habis orang kata sesat. Dia ada zikir, ada tarikat, bila dia zikir, dia berjoget. Subhanallah. Salah satu daripada ilmu sufi, dalam keadaan dia berzikir berjoget tu, orang Turki suka yang pakai gaun putih. Dia pusing. Itu dia tengah zikir tu, dia boleh pusing laju. Pasal dia syok ke Allah, dia tak rasa. Ya, habis berjam-jam, lepas tu dia tak mampu. Cuba buat pusing tak sampai 5 minit. Allah. Ya, kasih nasi, awak ambil kat sini. Awak tengok orang Turki, dia ada dia macam tu. Jadi itu amalan. Jadi itu amalan nak buat kat Singapura. Orang Singapura tak pernah tahu, dia kata sesat. Orang sesat, dia tipu muis. Ni semalam saya pergi dekat Ulen, ada yang sesat, ada orang semua berzikir berjoget. Jangan. Ya, itu nak buat dalam kumpulan kita yang faham, yang dah belajar, kumpulan kita. Jangan masuk ke orang luar yang tak belajar, walau dia duduk dalam kumpulan. Nanti dia tengok lain, dia jadi lain. Baik, ini dikatakan masalahnya tadi. Jadi kita dah balik pada tadi, mazhab Imam Syafi'i, jumhur ulama kata angkat tangan setiap rakaat 2 kali. Lain tak sunat. Maknanya kalau kita buat tak ada pahala, bukan makna dia haram. Tak ada pahala dia. Cuma jangan buatlah. Sebab apa? Kita jangan rosakkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tak buat, tiba-tiba kita pergi buat.
Jadi itu nanti jadi amalan Nabi. Jadi kata orang, makna kita punya perbuatan orang berani. Baik. Pada dikabarkan sini, dalil yang mengata 2 kali angkat tangan setiap rakaat, iaitu An Ibni Umar qal, adalah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftata salati yarfa'u yadayhi hatta yaza, iaitu dia kata saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memulai sembahyang, baginda mengangkat kedua belah tangan baginda sambil mengucap takbiratul ihram. Baginda mengangkatnya iaitu paras tangan betul-betul sampai iaitu membau. Baik. Kamu dikabarkan Nabi bila angkat takbir, takbir Allah, angkat takbir ada angkat tangan, Allahu Akbar. Ini tak masuk kira. Ya, tapi takbiratul ihram tadi Allah ada angkat tangan. Kemudian yang sunat, ini pun sunat angkat tangan, ya. Allahu Akbar sunat. Kemudian nak rukuk, Allahu Akbar 2. Kemudian nak tidar, Allahu Akbar 3. Bermakna rakaat pertama ada 3. Rakaat pertama ada 3 angkat tangan. Rakaat kedua ada 2. Ya, rakaat kedua ada 2. Setengah ulama kata rakaat ketiga pun ada 2. Tapi pendapat yang kebanyakan rakaat kedua tak ada. Sebab apa tadi kau belajar bila masuk rakaat kedua kan tak ada angkat tangan. Rakaat berapa angkat tangan? Ketiga. Baik, jadi kita tahu rakaat kedua cuma 2 kali angkat tangan, nak rukuk, nak iktidal. Bangkit pada sujud di rakaat kedua tak sunat angkat tangan. Baik, itu sebab itu kalau kita kata alah kalau kita angkat pun bukan batal. Kalau ada orang tanya, ini semua tak payah belajar. Kalau kita angkat pun bukan batal. Angkat ke tak angkat, sembahyang sah, sudahlah. Jawabnya, Rasulullah SAW dah beri amaran. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kau lihat aku semayang. Semayang macam mana kau lihat aku semayang. Dengan hadis ini, ada ulama kata boleh batal kalau tak ikut cara Nabi. Ada ulama kata boleh batal. Tapi kebanyakan ulama kata kalau yang dia buat silap dalam benda-benda sunat, maaf, benda-benda sunat. Tapi kalau pendapat kedua kata, tadi pendapat pertama kata kalau dia kira sunat ke wajib dia buat silap, kira batal. Sebab Nabi dah beri amaran sembahyang macam mana aku sembahyang. Kamu jangan buat lain pada aku sembahyang. Sebab tu tadi Arab Badui kena ulang banyak kali. Pasal dia buat lain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan pada dikabarkan wa iza raqa, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak rukuk, Rasulullah mengangkat kedua belah tangan. Kata siapa ni? Adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar. Beliau eyes witness, orang yang nampak Nabi sembahyang. Hari-hari dia ikut Nabi, dia nampak. Maka dia beritahu kepada Nabi, Nabi nak rukuk, Nabi angkat tangan. Wa iza rafa'a, apabila kekasih kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari rukuk untuk iktidal, baginda mengangkat kedua belah tangan. Baginda mengangkat kedua belah tangan daripada rukuk nak pergi iktidal. Ya, kekasih kita angkat tangan. Allah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jadi bapa-bapa ibu-ibu, malam ni kita belajar benda yang kita tahu kita buat ni ada dalil. Jadi puas hati, kita beramal berpuluh tahun pun kita alhamdulillah. Sebab apa kita tahu benda ni ada dalil sah. Jangan kita buat sesuatu yang kita jadi curiga. Awak pergi pesaraman, awak beli minyak air mawar, tuang kat kubur. Ada orang kata tak boleh. Mana aku tengok orang buat dah. Awak kelang kabut. Sebab apa kelang kabut? Memang banyak orang buat ambil air mawar. Tapi sekarang ada orang tegur, jangan buat. Dia kata makruh. Tapi banyak orang buat. Jadi awak tak tahu yang awak buat ni mana datang. Awak ni belajar tak? Ya, belajar tak pasal air apa nak jirus atas kubur? Air apa nak jirus atas kubur? Tak belajar. Mengikut-ikut tak boleh. Jadi bila kita dah belajar, orang tegur kita pun kita tahu kita ada belajar. Baik, itu dikatakan dalilnya tadi. Wa qala ibni Abi Umar, wa qala ibni Abi Umar min hadisi, dia kata dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dalam hadis ini adalah kekasih kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika nak sujud dan tidak angkat tangan ketika antara dua sujud.
Nabi tak angkat tangan. Ketika nak turun sujud, Nabi tak angkat tangan. Ketika bangkit pada sujud pun Nabi tak angkat tangan. Nak sujud pun Nabi tak angkat tangan. Baik, inilah dikatakan daripada ya perbuatan Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Wil bin Huj radhiyallahu anhum, dan Malik bin Huwarais, Sayyidina Anas bin Abi Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Hamid, Abu